Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ini saya nak bercerita tentang satu sirkus yang sedang berlaku di pejabat SPRM. Ceritanya seperti berikut. Ada seorang conman berbangsa Cina. Nama dia Sim Thu Thiam. Sim Thu Thiam ni telah menipu seorang lagi Cina, businessman. Dan Cina yang kena tipu ni bernama Hek King Kong. Hek Kim Kong, bukan King Kong yang beruk besar tu. Dan penipuan ni telah berlaku melalui seorang Tok Arab. Arab menjadi orang tengah. Nama dia Syed Zafran Syed Ahmad. Jadi Cina Sim ni mengguna Tok Arab Syed Zafran tadi untuk memperdaya, menipu Cina Kim Kong. Jadi dia kata dia boleh bantu lobby untuk mendapat projek ataupun kontrak dari Kementerian Dalam Negeri. Semasa tu Datuk Seri Hamzah Zainuddin lah, zaman Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Jadi yang Cina bodoh tadilah, Cina King Kong tu, dia pergi bayar melalui Tok Arab Syed Zafran tadi berbelas-belas juta kepada Cina Sim tadi, conman tu. Kononnya untuk mendapat projek ataupun kontrak. So akhirnya dia kena tipu. Rupanya tidak ada langsung projek atau kontrak kementerian yang dia boleh dapat. Tapi ialah dia banyaklah Cina buat ni, Melayu pun buat ni. Maknanya dia jumpa tokey Cina, kalau awak bayar 250,000, saya boleh dapat datuk ship untuk awak. Kalau awak bayar 500,000, saya boleh dapat Tan Sri untuk awak. Kalau awak bayar saya 1 juta, saya boleh dapat kontrak, projek, permit, lesen import kereta, lesen import beras, lesen import macam-macam lah. Jadi Cina ni, ialah kata dia orang ni bijak, tapi saya tengok banyak yang bodoh juga. Dia orang percaya. Dia orang percaya dengan bayar sekian-sekian banyak, boleh dapat datuk, dapat ni, dapat lesen, dapat permit, dapat kontrak, dan macam-macam lagi. Akhirnya, orang Terengganu kata lebong. Dia kena lebong. Rupanya, conman. Dan banyak conman operate. Dia orang cerita kata Jolo ni pun conman juga. Tapi dia conman kelas A. Dia boleh tipu anak raja Arab. Dia boleh tipu Perdana Menteri. Dia boleh tipu banker Amerika. Bukan senang nak tipu banker Amerika tu. Terutama sekali banker Yahudi. Oi, dia orang ni kalau duit bukan senang ni nak keluar tangan dari tangan mereka ni. Tapi Yahudi pun dia boleh. Jadi kalau Tok Arab pun awak boleh tipu, Perdana Menteri boleh tipu, Yahudi, banker Yahudi pun boleh tipu, kira terror lah tu. Luar biasa punya conman. So banyak conman. Bukan saja ni lah, India, Melayu, Cina pun banyak juga. Tapi Lim Kit Siang marah lah kalau dia kata Cina ni banyak menipu. Dia kata Cina ni tak main menipu. Tapi dah ada satu kes ni. Cina Sim ni menipu Cina Kim Kong ni dengan bersebahat dengan Tok Arab Syed Zafran Syed Ahmad. So Cina ni banyak belas ribu lah dia rugi atas macam-macam janji. Dan akhirnya kes ni disiasat oleh SPRM. Sepatut kes tipu ni polis yang siasat, tapi mungkin polis tak mau siasat kot. Takut ya
China SIM ni pun dah rasuah polis. Jadi polis ni mungkin tak mau ambil tindakan, tak mau siasat. Jadi terjatuh ke tangan SPRM untuk siasat. Tapi SPRM kalau kes tipu ni bukan kerja dia. Kes tipu, kes rompak lah, kes rogol. SPRM tak siasat kes rogol atau kes semburit sekalipun. You know, that one sodomi ni kes jenayah yang disiasat oleh polis. Tapi SPRM siasat pula kes tipu ni, dan oleh kerana ialah mungkin mereka tak ada kuasa, tak ada jurisdiction atas kes tipu, dia tukarkan jadi kes rasuah. Kalau kes rasuah bolehlah SPRM ni ambil tindakan. Kalau kes main bontot ke, kes tipu conman ke, ini bukan kerja SPRM. So ini bertukar menjadi kes rasuah. Dan kononnya China SIM ni dia collect duit daripada China Kim Kong ni melalui yang Tok Arab Said tadi ni untuk nak bayar kepada Menteri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin tak kenal pun 3 ekor ni. Baik SIM ke, King Kong ke, Tok Arab Said ke, he doesn't know them, never met them. Tapi sekarang ni dia nak seret masuk nama Hamzah Zainuddin. Maknanya ini bukan kes tipu, ini bukan kes conman. Ini legitimate punya kes. Memang sahih. Kes bahawasanya China SIM ni collect rasuah, collect duit bawah meja bagi pihak menteri, bagi pihak Hamzah untuk beri projek. Tapi yang aneh ni, yang kena charge, yang kena tangkap dan charge ialah China SIM kerana menerima duit rasuah. Kononnya bagi pihak Hamzah. Tapi China Kim Kong ni dengan Tok Arab Said Zafran Said Ahmad ni tak kena charge pula. Padahal dikatakan dia yang bayar, itu China Kim Kong ni yang bayar duit rasuah berbelas-belas juta dan membayar melalui orang tengah, Said Zafran. Dan King Kong, Said Zafran Said Ahmad tak ada apa-apa. Cuma yang kena ni orang yang terima, orang yang bayar, dan orang tengah ni yang jadi postman ni, yang tolong collect bagi pihak ni tak kena apa-apa. So dia dikecualikan. Dia orang diberi exemption dari ditangkap dan dari di-charge. Yang mereka charge ni ialah China SIM Tu Tiam tadi ni. Dia seorang saja yang kena. Tapi charge dia ni bukan charge conman, charge menipu, atau charge boleh dikatakan confidence trickster punya case. Dia charge rasuah. Jadi kononnya SIM ni terima duit rasuah dari 2 ekor tadi ni. China seorang, Arab seorang. Tapi China dan Arab sekor lagi tu tak kena apa-apa lah. Cuma yang kena yang orang ketiga tadi, SIM seorang. Dan mereka nak suruh SIM ni mengaku yang dia tidak tipu. Ini bukan kes conman. Ini memang legitimate case lah. Memang betul dia terima duit dari China dan China Kim Kong dan Arab tadi tu. Memang betul dia terima duit. Dan dia terima duit sebagai rasuah untuk dibayar kepada Hamzah Zainuddin. Tapi ada tidak dia bayar kepada Hamzah Zainuddin? Tak ada. Dia kenal tidak Hamzah Zainuddin? Tak kenal pun. Ada tidak projek mana-mana yang dia negotiate? Tak ada. Jadi China Kim Kong dengan Tok Arab tadi ni, dia orang bayar duit sajalah. Tanpa terima apa-apa. Tak terima apa-apa. Satu projek pun tak ada. Okey, projek yang mana yang dia negotiate? Ada tidak spesifik projek tertentu? Maknanya projek untuk ni ke, projek untuk tu ke. Okey, Kementerian Dalam Negeri. Mungkin projek untuk supply senapang. Projek untuk supply peluru.
atau projek untuk supply handcuff, uniform, kasut boot? Ada ke sesuatu projek yang spesifik? Ke projek untuk bina balai polis? Pembinaan police station yang baru? What is the project? Tak ada. So you charge China ni macam mana? Yang China SIM ni charge dia punya spesifik ni, biar saya baca dia punya charge ni. So that is very specific. Dia maknanya beri duit, dia ada 15 juta, ada 3 juta setengah. Dia terima dari Hep Kim Hong, pengarah urusan Asia Coding Center, sebagai dorongan untuk seorang pegawai badan awam iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, merupakan Menteri Dalam Negeri, untuk mencadangkan mendapatkan apa-apa projek di bawah Kementerian Dalam Negeri. So dia kena charge. Tak ada spesifik projek, bukan untuk projek ni ke, kontrak tu ke, Janah Wibawa ke, tak ada. Is for apa-apa projek di bawah Kementerian Dalam Negeri. So it's a blanket. Maknanya you bayar ni is a sort of blanket, macam voucher. Jadi you boleh cash voucher ni untuk mana-mana projek. So projek yang mana yang you duduk you duduk teropong ni? Which project are you looking at? Tak ada lagi. Kita bayar dulu duit, dan selepas kita bayar tu, dia memberi kita maknanya macam satu voucher. Jadi kalau adalah kebetulan lah, by coincidence lah, ada sesuatu projek yang kita kesan, that we detect one project, kita rasa projek tu kita boleh buat, maka kita pergi jumpa Hamzah, kata bos, saya nak projek ni atau saya nak projek tu. So maknanya you pajak dulu. Macam dulu-dulu orang Melayu duk pajak. Maknanya dia tengok ada pokok durian, buah durian tak ada lagi. Cuma pokok saja. Pokok yang bogel. So dia bayarlah sekian-sekian banyak untuk pajak pokok tu. So kalaulah kebetulan ada durian, maka durian tu hak you lah, sebab you dah pajak pokok. So sekarang ni dia orang mari pajak projek. Dia bayar sekian-sekian juta, sekian-sekian belas juta. So selepas bayar ni, you boleh cop projek dalam kementerian. So kalau kebetulan adalah projek dalam kementerian dan you rasa projek ni you boleh buat ataupun you nak, maka you claim lah projek tu berdasar kepada duit rasuah yang you bayar untuk cop projek. So itu sistem dia. So there's no project, tak ada kontrak. Dia orang pun tak negotiate kontrak mana projek ni ke, kontrak supply tu ke, peluru ke, senapang ke, kasut boot ke, tak ada. Cuma kita bayar dulu, dan kebetulan ada projek, maka projek tu saya boleh claim lah, saya boleh negotiate lah. So Hamzah tak terlibat dalam ni sebab dia tak kenal pun. Tapi yang claim lah, yang kalau awak bagi saya 20 juta, 30 juta ke whatever, saya boleh membantu awak mendapat projek, kebetulan apa-apa projek awak nak. So this fella yang claim ni, dia conman. Dia tak kenal menteri. Dia tak ada pun perhubungan apa-apa dengan menteri. So yang Cina King Kong tadi ni, dia sudah kena tipu. Dan yang bersebahat ni ada Tok Arab seorang ni. Tok Arab ni bukan semua betul. Dalam kes 1MDB pun ramai kat Tok Arab yang terlibat. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, pergi umrah, pergi haji tiap-tiap tahun, bayar zakat fitrah sampai berjuta-juta. Akhirnya kaki menipu. Jadi jangan kita anggap semua yang semayang dan puasa tu semua betul. Ini bukti dah yang ramai pun kaki lebung ataupun conman. So siapa punya kerja ni? Siapa dia yang pukimak ni, yang buat kerja macam ni? Itu saya dah sebut nama dia dulu. Ini pegawai SPRM ni yang terlibat dengan pembunuhan Teo Beng Hock. Ingat tak kes Teo Beng Hock yang DAP duduk riuh, bising, marah sangat-sangat sebab Teo Beng Hock tu orang DAP dibunuh. Kes murder ni.
Tapi dia orang claim kata dia ni lompat dari tingkap bunuh diri. Dan ini bukan kali pertama. Ada lepas tu ada pegawai custom. Pegawai custom ni warak ni. Kuat semayang. Dan bila dia orang semayang tu, dia imam tau. Dia imamkan jemaah. So dia pun dibunuh juga. Dan dikatakan dia pun lompat bunuh diri. Jadi nampaknya semua orang yang masuk pejabat SPRM tu dia naik rasa nak bunuh diri. So anyhow, pegawai yang terlibat dengan pembunuhan Teo Beng Hock yang DAP marah sangat-sangat tu, dialah yang di belakang kes ni. Kes yang kononnya conman ni bukan kes tipu, kes rasuah dan melibatkan menteri pula. Dia nak kaitkan Hamzah Zainuddin dengan kes conman ni. So, nampaknya ialah pegawai SPRM ni, pembunuh Teo Beng Hock ni, sama yang buat kes Muhyiddin Yassin. Kes Muhyiddin Yassin pun dia juga. Dan dia juga kata Muhyiddin ni terima rasuah dari Syed Mokhtar Al-Bukhari kerana tax exemption status yang telah dibatal. So, mengikut SPRM, Syed Mokhtar Al-Bukhari, yayasan dia, tax exemption dia sudah dibatalkan. Jadi dia nak sambung semula tax exemption dia bayar rasuah kepada Muhyiddin Yassin. Tapi Lim Guan Eng pula, Menteri Kewangan masa tu, menafi. Lim Guan Eng kata tak. Tax exempt status, pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari tak pernah dibatal. Never. So, kalaulah tax exempt status Yayasan Al-Bukhari tak pernah dibatal mengikut Lim Guan Eng, jadi sebab apa Syed Mokhtar bayar rasuah kepada Muhyiddin Yassin untuk sambung tax exempt yang tak dibatal? You are paying bribe, you are paying corruption for something that you don't need. Orang SPRM kata lesen yayasan cancel. So nak sambung balik, dia terpaksa bayar rasuah kepada Muhyiddin. Tapi Lim Guan Eng kata tak pernah dibatal. Fitnah, bohong. It was never terminated. Ini sudah keliru ni. So maknanya kes Muhyiddin ni tak tahulah nak ke mana lepas tu. Dia terima rasuah untuk membuat satu yang tidak perlu dibuat. Dan sekarang ni pula China tipu China dengan penglibatan Tok Arab. Lepas tu dia nak kata pula ini duit rasuah untuk menteri. This con case ni, kes tipu ni, nothing to do with SPRM. Ini polis punya kes. Ini jenayah. Jadi lepas ni SPRM nak ambil alih kes apa pula? Kes main bontot. Kes rogol. Kes seks dengan anak sendiri. Takkanlah SPRM nak kontrol semua jenayah macam tu. So inilah yang nampaknya mungkin bagus juga lah. Azam Baki ni disambung lagi setahun. Dan kalau Azam Baki disambung lagi setahun, which is dah confirm memang betul, maka yang Pukimak tadi ni, yang kenakan Muhyiddin dan sekarang ni nak cuba kenakan Hamzah pula, tak boleh naik pangkat lah. Sebab dia nak ni actually kerja Azam Baki tu, dia harap dia boleh ambil alih. Sebab tu dia buat benda tak senonoh ni. Charge Muhyiddin. Lepas tu nak kaitkan Hamzah dengan kes conman. Dan dia ni, dia actually dia bypass Azam Baki ni. Dia direct dengan timbalan Perdana Menteri. So Hamzah Zaid Zaid Hamidi ni has direct access to this officer. Zaid Hamidi tak go through Azam Baki. Dia bypass Azam Baki, dia terus pergi ke officer ni, officer yang bunuh Teo Beng Hock tadi tu. So maknanya Zaid Hamidi ada dia punya mole lah, dia punya agent dalam SPRM yang dia boleh kontrol. So ini semua kerja Zaid Hamidi. Dan pegawai SPRM tadi berharap Azam Baki akan
pencenkan dalam sehari dua lagi ni, dan dia ambil alih sebagai bos baru. So kecewalah dia. Ini kerja yang dia buat untuk ni Zaid Hamidi, nak kenakan Muhyiddin, nak kenakan Hamzah, sia-sia sajalah. Kalau Azam Baki sambung lagi setahun, jadi dia kecewa. So itulah berita terkini yang you tidak akan baca di dalam media arus perdana ataupun stesen-stesen TV hak kerajaan. Ini behind the scenes punya cerita. Dan nampaknya DAP pun sudah tak bising dah pasal SPRM. DAP pun nampak sudah jinak. Bukan macam dulu, sikit-sikit wuf 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 wuf, duduk menyalak siang malam. Sekarang ni tak ada dah. Dosa kata nak menyalak, duduk goyang ekor je, ikutlah apa pakatan nak. It's okay as long as kita duduk dalam kerajaan, kita ada jawatan di dalam kerajaan. Assalamualaikum, salam sejahtera.